Okey, setelah kita mengkaji Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu, hari ini kita akan beralih ke negeri Kelantan untuk meninjau sistem jemaah menterinya. Okey, ini dia Kelantan Sistem Jemaah Menteri. Okey, soalan A. Apakah sistem pemerintahan Kelantan semasa pemerintahan Sultan Muhammad II yang dikatakan Kelantan telah pun mempunyai sistem pentadbiran yang mantap? Okey, so jawapannya adalah sistem jemaah menteri yang merupakan tajuk kita hari ini. Okey, so maksudnya semasa pemerintahan Sultan Muhammad II, baginda telah pun membentuk sistem jemaah menteri untuk melicingkan pentadbiran dan menjadikan sistem pentadbiran negerinya mantap. Okey, macam mana sistem jemaah menteri yang dibentuk oleh Sultan Muhammad II? So dengan itu kita kena kaji ciri-ciri jemaah menteri yang dibentuk oleh Sultan Muhammad II pada waktu pemerintahannya 1836 until 1886. Okey, so sistem jemaah menterinya ada 8 badan jemaah menteri kesemuanya. Dan setiap badan ini ada 4 orang pembesar. Dan setiap badan jemaah menteri mempunyai tugas masing-masing. Okay, contohnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari di buku teks. Okay, sini ini dia yang ada terdapat dalam buku teks. So, ini dia 8 badan jemaah menteri yang ditubuhkan. Okay. So, setiap badan tadi ada berapa orang pembesar? 4 orang pembesar. Okay, so ini adalah bidang tugasnya. Okay, so untuk ini cikgu nak kamu buat tugasan soalan yang keempat dalam buku panjang. Okay, so soalannya ini, nyatakan 8 badan jemaah menteri Kelantan berserta fungsinya semasa pemerintahan Sultan Muhammad II pada abad ke-19. Okay, so jawapan murid-murid, okay, boleh salin ini dalam buku panjang sebagai nota tambahan. Okay, so cikgu harap kamu boleh samping kamu catat, kamu terus ingat nama jemaah menteri beserta tugasnya. Susahkah? Okay, tidak susah. Okay, cuba kita tengok. Jemaah Penasihat Raja. Okay, jemaah ni uruskan perkara yang bukan rahsia, perkara penting bukan rahsia. Menteri Istana, jemaah menteri istana uruskan adat istiadat, diraja dan rasmi. Kan? Keadilan dan kehakiman ada urus perkara berkaitan dengan keadilan kehakiman. Okay. Jemaah Menteri Dalam Negeri menjaga keamanan negeri. Tak susah kan kalau kamu pergi satu persatu. Jemaah Menteri Luar uruskan hal-hal luar negeri. Jemaah Menteri Perbendaharaan mengendalikan harta benda. Harta benda dan hasil masuk. Apa itu hasil masuk? Hasil masuk adalah, nampak sini, hasil sesebuah negara yang diekspor. Itu hasil masuk. Okay, ada kabur sikit dengan pencatatan pensel. Okay, Jemaah Menteri Peperangan uruskan pertahanan dan keamanan negeri. Jemaah Menteri Pentadbiran dan Peimarahan Negeri uruskan hal-hal kemajuan dan pembangunan negeri. So, tidak susah. Okay, so kalau kamu pergi satu persatu. Okay, so itu menjadi tugasan anda. Okay, balik semula. Okay, tadi kamu telah saksikan sistem jemaah menteri yang dibentuk oleh Sultan Muhammad II. Kan? Okay, sebenarnya sistem jemaah menteri ini telah diamalkan sejak waktu pemerintahan Sultan Muhammad I lagi, iaitu tahun pemerintahan lagi awal 1801 until 1836. So pada waktu itu Sultan Muhammad I hanya melantik beberapa orang pembesar. Ini terjejer pembesar. Okay, baginda hanya melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbiran baginda. Ini sistem jemaah menteri sewaktu Sultan Muhammad I. Kamu boleh compare dengan sistem pemerintahan sewaktu Sultan Muhammad II. Okay, boleh ya? Okay. So, balik lagi kepada soalan B. Bagaimana Sultan Muhammad II mengukuhkan kewibawaannya? So, ini jawapannya. Okay, so murid-murid boleh tambah satu lagi soalan yang mungkin ditanya. Okay. Apakah perubahan dalam struktur pentadbiran Kelantan sejak tahun 1842? Okey, sejak 1842.
apakah perubahan dalam struktur pentadbiran Kelantan? Okey, perubahannya ini. Okey, di mana pada waktu itu Sultan Muhammad II telah menyingkir kerabat diraja yang terlibat dalam pertikaian perebutan kuasa. Okey, maksudnya sesiapa kerabat diraja yang merebut kuasa, Sultan Muhammad akan kasih singkirkan, kasih buang. Okey, selepas itu Sultan Muhammad akan gantikan dengan pembesar yang bergerak Nik dan Wang. So, pembesar yang bergerak Nik dan Wang ini dalam membeli taat setia, ini tercuci air, membeli taat setia yang tidak berbelah bagi kepada baginda. Okey, tidak berbelah bagi ataupun taat setia sepenuhnya kepada baginda. Okey, so dengan itu Sultan Muhammad dapat mengukuhkan kewibawaannya. Okey, so murid-murid boleh tambah satu lagi selain perubahan ini yang mengukuhkan kewibawaannya, tambah lagi isi tadi di mana Sultan Muhammad II ada membentuk 8 badan jemaah menteri, iaitu semua isi sini boleh masuk. Okey, sebagai jawapan kepada ini. Okey, perubahan pada 1A42 refer to ini ya. Okey, perubahan ini dapat kukuhkan ini, begitu dengan langkahnya yang mendirikan 8 badan ini turut boleh bantu mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II. Okey, so itu sahaja tentang sistem jemaah menteri negeri Kelantan. Okey, mari kita imbas kembali apa yang kita belajar hari ini. So, hari ini murid-murid telah mempelajari sistem jemaah menteri di Kelantan. Okey, so kita telah tengok sistem jemaah menteri sewaktu Sultan Muhammad II. Okey, dia punya menteri. Okey, ini dia. Okey. Dan sistem jemaah menteri waktu Sultan Muhammad I. Okey, dan perubahan sistem pentadbiran pada 1A42. Ini. Okey, so jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, tugasan di buku panjang untuk soalan yang keempat ya. Okey, so setakat ini pelajaran kita hari ini. Sambung lagi sesi yang seterusnya. Okey, itu saja. Bye-bye.